A very good morning to Dr. Lela Rajamani. I'm Rosmalinda binti Osman with my other friends Nur Syamimi binti Abdul Rahim. We are now at the Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Batu Maung, Pulau Pinang. This videography is a part of the component for our mini project JIB 432. Generally, overfishing is a depletion or removal of fish species from the ocean or any specific part or area. Today, we are very lucky to have Puan Syafrina. She is the Deputy Director of LKIM Pulau Pinang, and Puan Nurin Hawani, the Personal Assistant to the Director of LKIM Pulau Pinang, to discuss the impact of overfishing to the coastal community in Malaysia. Kat sini. Tapi gelaran jawatan tu penolong pengarah LKM Pulau Pinang. Jadi terima kasih kepada Nur Syamimi dan kawan sudi datang lawat LKM. So macam ni, Siti brief sikit pasal LKM. Kita punya tujuan objektif penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia adalah untuk menjaga sosioekonomi nelayan. Kita jaga sosioekonomi tu melalui peningkatan pendapatan lah. Maksudnya apa-apa bantuan, kemudahan, infrastruktur, apa-apa yang kita boleh bantu nelayan untuk meningkatkan dia punya taraf kehidupan, meningkatkan dia punya pendapatan, kita akan bantu. Lebih kepada kebajikan lah, kebajikan. Dan kita juga jaga industri perikanan lah secara keseluruhannya. Isu tangkapan ikan secara berlebihan ni kita memang tak ada had kan sebenarnya. Satu nelayan boleh tangkap berapa je sehari, berapa je sebulan, tak ada. Maknanya berapa-berapa je yang diorang tangkap, diorang boleh landing, boleh isytiharkan berapa-berapa ikan. Sebab kita kalau nak ikut kita punya penggunaan ikan per kapita rakyat Malaysia adalah dalam 56-57 kilogram per kapita lah. Maknanya seorang setiap tahun dalam 57, Syamimi 57 kilo, Siti 57 kilo setahun kan. Tapi kita punya pengeluaran ikan dalaman, kita punya lokal tangkapan ni tak mencukupi. Dia dalam 25% gitu je kot yang boleh tampung. So kita still need to import ikan tu daripada luar untuk memenuhi keperluan kita lah. Jadi macam dia berbeza dengan negara Jepun ke, sebab negara Jepun dia ada limit kan, dia ada had kan berapa yang satu boat tu boleh landing, boleh tangkap dekat laut. So, kalau ikan tu tak cukup, tak menepati saiz tu, dia orang kena kena lepaskan balik kat laut, ataupun dia akan dikenakan tindakan undang-undang, kena bayar, ada punishment lah, kena bayar denda ke apa macam tu lah. Tapi kita belum sampai tahap tu sebab kita masih lagi negara membangun. Kita lebih kepada menjaga rakyat-rakyat kita yang berpendapatan rendah lah. So as long as dia cash ikan banyak, dia boleh tingkatkan pendapatan dia orang, kita macam okey, kita let it go. Kita betul, kita support je. Kalau kesan ekosistem ni sebenarnya sumber-sumber ni lebih kepada Jabatan Perikanan, sebab kami ni lebih kepada menjaga kebajikan para nelayan. Enforcement ni APMM dengan Jabatan Perikanan. So diorang je yang boleh pergi buat pemantauan, penguatkuasaan kepada bot-bot yang contoh tak ada lesen ke, bot nelayan asing ke. Kita LKM kita tak ada kuasa. Tapi kita pun ada mendapat feedback jugalah daripada nelayan kan. Pasal sumber-sumber daripada nelayan, kurangnya penguatkuasaan. So macam dekat Penang sekarang pun kita dapat banyak aduan, ramai nelayan daripada luar dah datang. Sebab dia orang pun ada dengar nanti akan dapat papasan yang PSR tu kan. Jadi ada banyak laporan lah untuk kita kenal pasti yang betul-betul nelayan lokal. Maknanya sebab dah ramai yang masuk daripada luar kan. Yang ni memang perlukan pemantauan pihak berkuasa. Lepas
Lepas tu ada aduan-aduan berkenaan jenis-jenis pukat dan nelayan-nelayan asing yang sekarang ni makin ramai lah dekat kita punya negara ni, kita punya perairan Malaysia ni. Macam di Penang, selalunya aduan adalah berkenaan pukat Apollo. Pukat Apollo dan pukat Kengkor, 2 bot. Benda dua ni memang diharamkan. Tak boleh buat dekat perairan sini. Sebab pukat-pukat yang macam ni lah dia menghakis sumber-sumber ikan. Macam yang daripada ikan tu, anak-anak ikan semua dia kaut kan. Jadi tak boleh. Pukat tunda? Pukat tunda ni ada dia sebab dia punya saiz mata dia tu macam terlalu kecil. Dia akan mengok semualah ikan yang kecil-kecil, macam dia akan efek pada sistem Pada populasi ikan. populasi ikan tu. Pukat tunda itu Jadi Tapi dibolehkan lagi lah. ada Dia ada tak banyak zon lesen. banyak. Tapi Dia ada lesen. dihadkan lah yang tu. Sekarang ni Jabatan Perikanan sendiri dah mengehadkan pengeluaran lesen bot zon A. Zon A ni 0 hingga 5 batu nautikal lah. So yang berhampiran dengan Hampiran pantai. Tak adalah dalam ke laut sangat kan. Jadi limit yang Jabatan Perikanan buat sekarang ni adalah untuk menjaga ekosistem lah, untuk jaga sumber-sumber ikan supaya sumber ni boleh berterusan. Maknanya untuk long term punya efek, long lasting punya tu limitkan pengeluaran lesen zon A. Sebab kita ada zon A, zon B, zon C macam tu kan. Zon A ni yang paling hampir dengan pantai. Jadi zon A ni sekarang ni Jabatan Perikanan tak keluarkan lesen sangat. Sebab diorang ni yang pergi ke laut balik hari. So kebanyakan ikan ni pun dia breed dekat kawasan ni je. Maknanya dia membiak tu dekat kawasan-kawasan ni je. Sumber-sumber yang kecil-kecil tu dia membiak kawasan-kawasan ni je. Sekarang ni Jabatan Perikanan keluarkan pun lesen khas je. Lesen khas tu maknanya tak boleh ditukar milik. Kalau dah meninggal, lesen tu dengan automatiknya tamatlah gitu. Sepatutnya tahun ni kan kita hapuskan lesen bot B. Kita nak minta dia orang convert kepada bot C, laut dalam lah maksudnya. Ni adalah salah satu cara kerajaan nak mengekalkan sumber lah. Sebab sekarang ni kita tahu permohonan bot baru semua ni memang banyak. Sebab sebenarnya industri perikanan ni sektor yang lumayan juga lah kan. Sebab tu dia ramai yang nak involve. Jadi kerajaan adalah berhasrat untuk menghapuskan semua bot zon B untuk convert mereka kepada zon C, untuk mengekalkan sumber-sumber di kawasan tersebut lah. Punya halangannya adalah kos, lepas tu pekerja. Sebab bot B biasanya pekerja tempatan. Kalau dia convert ke bot C, semua pekerja asing. Yang ni dia macam lama sikit lah masa dia orang dekat laut tu. So local fisherman dia tak afford, macam tak boleh nak duduk laut lama-lama. Dia tak mentally ke physically ke tak strong enough gitulah. Beberapa kekangan lah untuk kita hapuskan zon B tu. Mungkin makan masa, tapi dah ada perancangan lah. Kerajaan punya perancangan tu ada. Akta yang lebihkan kepada penguatkuasaan, mungkin kita dapat kawal. Mungkin kita boleh macam yang Mimi tanya tadi, kita boleh hadkan. Okey, satu nelayan berapa boleh bawa naik. Lepas tu ikan saiz ni je. Saiz yang kurang daripada tu kena lepas balik ke laut kan, supaya ekosistem tu boleh sentiasa berkembang, sumber tu sentiasa terjaga berkembang. Sekarang ni tengah memperkenalkan sistem VMS, Vessel Monitoring System. Vessel Monitoring System ni supaya kita boleh track down vessel-vessel yang keluar ke laut. Maknanya kawasan mana-mana, dia duduk kawasan mana-mana. Lepas tu kita juga ada radar tu dia boleh keep track ikan. Maknanya kawasan mana yang banyak ikan, dia boleh tahu kawasan mana banyak ikan. So kita boleh directkan kapal tu kepada tempat yang banyak ikan tu lah. So dia orang pergi tu tak
adalah pergi tempat yang tak ada ikan macam tu. Sarankan supaya semua pembekal-pembekal, supplier-supplier ikut peraturan lah. Maknanya saiz pukat berapa yang dibenarkan untuk bawa pergi tangkap ikan. So kita harap dia jual benda tu je. So macam apa yang kerajaan haramkan, kalau dia orang still jual akan ada orang yang akan beli. Kita faham lah, ada permintaan, dia orang pun jual lah kan. Tapi seelok-eloknya kalau tak ada, kalau pembeli ni tak ada tempat nak beli, dia orang tak beli dah kan. Maknanya kita perlukan kerjasama daripada supplier pembekal-pembekal pukat apa ni, ikut rules and regulation yang perikanan nak renew daripada lesen. Jabatan Perikanan akan tengok dia punya peralatan. Macam pukat ni menepati syarat ke tak ni. Kalau tak menepati syarat tu, mungkin lesen dia takkan diperbaharui, macam akan ditahan ke macam tu. Harap supaya kita boleh menjadi seperti Jepun, negara yang maju. Tapi mungkinlah jauh lagi. Kita boleh fikir, kita boleh sekarang ni sekadar berangan-angan dululah. Tapi impian kita ke arah tu. Kita pun nak industri perikanan yang moden, yang boleh, maknanya yang akan jadi satu industri yang luxury kepada nelayan. Kita tak nak lah orang cakap nelayan ni golongan yang miskin lagi. Maknanya bila orang cakap nelayan, okey, satu profession kan. Maknanya golongan muda pun lebih berminat untuk menceburi bidang kenelayanan lah maksudnya. Jadi kita harapan LKIM lah, kita tak boleh cakap harapan Jabatan Perikanan kan. Okey, Jabatan LKIM kita jabatan untuk kesejahteraan nelayan lah. Maksudnya kalau ada satu kalau lah akta-akta penguasaan apa semua ni boleh dilaksanakan, kita harap nelayan kita akan hidup lebih sejahtera dan diorang akan dapat peningkatan pendapatan selari dengan pembangunan negara lah. Maknanya tak ketinggalan macam tu. Itulah. Itu saja. Malaysian fisheries is governed by the Fisheries Act 1985. Under this act, fishing vessels are forbid to carry out fishing activities beyond its specified limits. Troll nets or pukat tunda has been known as one of the most destructive ways to catch fish, which led to overfishing problem. This net has been regulated to be in Zone B, which is beyond 5 nautical miles from shore. According to Mr. Hashim bin Awang, a fisherman from Kuala Muda Beach, he said that some trolling boats were not following the right procedure and rules. They used to be in Zone A, which is less than 5 nautical miles from shore. While they have to compete with this boat in catching fish, this also has become a direct threat to fishermen here when those nets conflict with their fishing gear and cause damage. Ada orang yang tangkui hilang, buka kadang-kadang tinggal habis. Selalu kena, memang kena. Kalau tiap-tiap tahun kalau baca, orang kat dalam 3,000, 4,000. Dah sikit-sikit lah dia ambil. Semua ada tiap buat kena. Macam tangkui kan. Habis dia masuk dia ni. Maksudnya bot-bot besar tu yang main? Buka tunda. Buat lain tak ada masalah. Buka tunda. Kadang-kadang dalam ni boleh main. Macam kami ni yang marah dekat buka tunda lah. Kebanyakan memang buka tunda yang masalah. Buka lain tak ada. Lain semua dia ikut prosedur perjalanan layan semua elok. Buka tunda.